Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berhujung minggu semua. Hari ini saya dengan isteri datang ke satu tempat rekreasi jugalah di Sibu ni. Nama tempat ni Bukit Auk. Jadi kita sama-sama ikut saya, kita tengok apa yang ada di Bukit Auk ni. Tempat ni tidak jauh dari rumah saya, mungkin dalam sekitar 2 kilometer lah. Selalu jugalah saya ambil peluang untuk hiking lah, untuk berjalan panjat bukit kat sini. Tidak begitu tinggi tetapi saya rasa selamat dan agak selesa dengan bangunan-bangunan dia yang cantik macam ni, daripada kayu belian, memang cantik. Dan istimewanya dia ada kolam ikan. Sekarang air banyak ni. Kita tengoklah nanti sama-sama dengan saya. Ini bahagian luar dia. Kita akan masuk, kita tengok. Nak kena scan sini, saya kena berhenti merakam sekejap ya. Kita sambung lagi, nak ke bahagian dalam dia. Ini saya kata ada ikan kan. Nampak tak? Besar-besar tu. Nampak. Sini kita boleh beri makan ikan ni sebenarnya. Ada jual. Ada penjual makanan ikan kat sini. Selain pada tu, dia ada juga tempat macam berehat untuk kita minum selepas kita berjalan penat ke apa. Adalah penjual tu, saya tengok. So saya akan limpas saja. Terus merakam. Macam ada jual VC lah. Ataupun cendol kan. Keliling dia lah dulu. Nanti saya akan cover satu pusingan. Saya akan mendaki dulu. Masuk ke naik ke puncak, kemudian turun dan terus kita akan sama-sama tengok kolam ni. Ikannya banyak. Ikan. Sekarang ni airnya banyak kan, hujan, jadi ikan tidak berkumpul sangat rasanya. Kita tengok dulu. Landscape-nya pun agak menarik juga. Nama tempat ni adalah Taman Jubilee Bukit Auk. Tengok ikan-ikan ni. Sedang tunggu untuk diberi makan lah. Ada makanan sikit ni yang tumpah-tumpah ni. Sekejap saya ambil, nanti saya tabur makanan baru tengok. Saya dah kumpul makanan yang tumpah-tumpah tadi. Besar betul ikan ni. Saya cuba balik. Besar-besar betul ikan tu. Ikan harum kan bentuk dia. Kepala ni. Untunglah kalau dia jadi karuan, sebab sini banyak ikan tilapia kan. Okey, terus bersama dengan saya untuk kita mendaki Taman Jubilee Bukit Auk. Mula information center, information dia lah. Ada beberapa point. Dia panggil sini viewing platform, observation tower, sky steps, pavilion, garden of meditation, ferry pond, picnic area, children play area di ujung sini. Dan ada juga mid-level platform, lagoon, boating lake, amphitheater, administration camp, food and drinks, jalan Auk, car parks and toilet. Ini dia punya layout dia. Okay, jom kita ikut. Ini pokok bunga ni namanya Costus speciosus. Dulu di ladang pun banyak pokok ni dalam hutan. Pokok ni saya suka. Ingat saya pengalaman arwah datuk saya dulu. Cabut pokok ni, isikan dalam guni, jual pada ladang Ataiko Plantation. Sebab dia nak buat untuk tahan hakisan tebing.
Kemudian saya dapat beli beg sekolah baru. Pokok pandanus ni. Ini adalah tangga yang kita nak tuju naik lah. Kita akan start naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Dan hanya padamu kami berserah bertaubat. Itu tempat-tempat yang berehat. Pemandangan pada separuh pendakian ni cantik kan? Saya suka. Naik tuju ke atas. Kalau rakaman saya goyang-goyang, biasalah ya, sebab saya tak pakai penstabil, gimbal. Saya hanya pegang dengan tangan je. So kita ada dua pilihan. Sama ada kita pergi lurus atau kita akan masuk ke kanan. Pada masa sekarang, sebab saya nak ambil peluang jambatan gantung sana, so saya akan masuk ke bahagian kanan. Dulu dah mula penat kan? Dengan pakai mask lagi. Dulu sini dia ada letak replika bot. Sayang dah rosak, dia dah buang. Sini pun banyak ikan. Sini kecil-kecil lah ikannya. Agaknya kurang makan kot. Banyak juga pengunjung hari ini. Dan kita boleh tengok pemandangan ke kawasan perumahan di bawah sana. Saya suka hijau-hijau. Ada pokok-pokok yang berwarna macam ni, bunga-bunga kan. Saya akan menyusul ke sana. Dan kita akan nampak sungai. So, nanti kita akan ikut jambatan gantung. Dia punya steps daripada kayu belian. Kayu belian ni orang panggil Borneo Ironwood lah. Makin lama tertanam dalam tanah, makin kuat katanya. Memang keras lah. Ini adalah mendaki resam Dicranopteris linearis. Bukalah masker, orang tak ada kan. Penat. Saya hujan hari tu. Lama tak exercise. Kebetulan lutut saya pun dislocate. Saya main volleyball. Saya kejar bola ujung sekali. Dislocate lutut. Jadi lamalah saya berehat. Biasanya boleh kata 3-4 kali sebulan, seminggu tu. Ada jugalah saya buat aktiviti fizikal. Ni tempat. Ada tempat-tempat rehat. Amphitheater ke apa dia panggil tadi, tak ingat. Ni dia naik lagi. Buluh ni memang tak boleh ambil. Kalau dapat ambil, bolehlah buat lemang kecil-kecil kan. Baru rasa lega sikit bila buka mask. Ini dah sampai puncak yang pertama di atas bukit ni. Dia buat apa nama, macam trek lah. Trek pokok getah beranai-anai pula dah. Sayang ni kalau tidak dirawat
pokok ni boleh mati. Senang je rawat anai-anai ni. Sembuh racun anai-anai tu. Habis satu koloni. Okey, kita ikut saya sekejap. Pokok pusing, pokok cempedak. Tadi yang saya pegang tadi pokok getah Hevia Braziliensis. Oh, ini cantik. Pokok akar atau pokok rotan. Zaman saya kecil-kecil dulu di kampung, rotan tu kan ada ujung dia tu tajam kan, panjang tu. Tu. Tu saya potong. Bila saya pergi ke sungai, saya nampak lubang burung gerek-gerek, burung yang cantik tu yang terbang. Saya akan jolok masuk dalam tu. Jadi kalau ada ibu burung dalam tu memang kena lah. Saya tarik lah keluar. Jahat ya. Rupanya bila saya dah besar sekarang, baru saya tahu yang burung itu haram dimakan. Dulu sembelih je. Ya, ni saya kata itu sungai Igan. Sungai Igan. Ya ke Sungai Igan? Saya minta maaf lah kalau silap, saya dah terlupa dah. Sungai apa? Tak ingat. Saya tak ingat lah, senang cerita ya. Ni dia pemandangan di bahagian atas. Puncak yang pertama. Sampai dekat amphitheater ni, tak silap saya, ada jugalah bilik air tu. Tapi saya tak tahu ada air ke tidak. Bahaya juga ya, kalau perempuan, ada orang, yalah, malas nak sebut kan. Ini adalah puncak nombor 2. Tadi saya daripada belakang sana, ini, saya terus tuju naik ke sini. Ini puncak nombor 2. Jom ikuti saya sekarang. Hari ini ramai juga orang yang datang exercise. Biasa saya datang tidak begitu ramai. Tapi seronok juga bila ramai macam ni, rasa macam selamat sikit lah kan. Dunia sekarang ni tak menentu. Ramai orang baik sebenarnya. Tapi nasib malang kita terserempak dengan orang yang ambil kesempatan. Itu saja. Jadi saya takutlah. Terserempak tu yang menakutkan. Kita nakkan jaminan keselamatan, keamanan kan. Kali kalau ada juga orang di atas ni, lega. Jadi ada ramai. Saya berhenti sekejap nak pakai mask. Okay, saya terus ke rakaman. Macam tadi juga, satu round saya akan buat. Dan sekali lagi kita dihidangkan dengan pemandangan di atas puncak nombor 2 ni. Menuju ke bawah. Satu jambatan. Alah, jambatan apa saya lupa lah nama tu. Jambatan Igan tak silap saya. Pejabat saya situ tu. Nampak bangunan banyak-banyak. Menuju baliklah ke bawah ya, kita pergi. Cantik kan kayu-kayu dia ni, bila kena dengan kulap-kulap, dia punya tekstur kayu tu kita nampak. Tengok. Pasangan-pasangan kasih yang bercinta kot. Ataupun pelajar kolej. Sini ada 2 kolej, yang Kolej Laila Taib dan Kolej Universiti Teknologi Sarawak. Ini saya nak kongsi. Dulu, waktu kecil-kecil dulu, bila masuk ke kebun tempat arwah mak saya menoreh, daun ni saya akan gunakan sebagai beg duit lah kononnya. Jadi saya ambil susu getah tu, saya letak kat sini, saya tampal. Jadilah beg duit konon-kononnya.
Gitulah permainan dulu. Sekarang beg duit beli. Tak adalah yang macam dulu. Kita akan turun. Saya berhenti rakam. Dari bukit tadi, kita turun. Kita akan ada 2 persimpangan. Sama ada pergi ke kanan ataupun pergi ke kiri. Ini pergi ke kiri ya, persimpangan. Majulah maksudnya. Kalau kita ke kanan, kita akan mengelilingi tasik dan naik ke tempat yang lebih kurang sama juga. Kalau kita lurus, ini mungkin under construction kot, yang belum dicabut. Tapi selamat, ramai orang dah lalu. Kita tengok. Ini jambatan gantung. So, saya akan melalui jambatan gantung ini. Bismillah. Saya dah banyak kali datang sini, cuma saya tak rakam. So, sekarang saya akan rakam. Kita share, kita kongsilah sama-sama. Siapa yang tak pernah datang sini, at least dapatlah sikit gambaran di Sibu ni. Ini saya kata tadi, kalau kita kata tidak turun melalui tangga ni, kita akan ikut lorong tu di pondok sana dan terus naik ke sana. Saya meneruskan perjalanan terus menggunakan jambatan gantung. Ini siapa yang gayat? Lain macam juga rasa bila dia bergoyang-bergoyang kan. Ya, dia bergoyang kan. Pakai goyang kan. Hari ni ramai orang rupanya. Hari cuti. Jangan buang sampah. Ada notification. Dulu di bawah ni tu, di spot tu, di tengah-tengah gambar ni. Situ dia letakkan bahtera atas tu. Buat dengan kayu dah rosak agaknya, dia dah bongkar. Buang balik. Pengunjung. Air yang penuh dengan algae, sihat untuk ikan. Terus kita mendaki lagi. Bukit Auk. Saya tak tahu berapa ketinggian bukit ni. Tak tinggi mana, tapi di Sibu ni kan tak ada tempat tinggi sangat. So, tempat berehat. Di sini biasanya kalau orang buat barbecue apa semualah. Di sini tempatnya, tempat berkelah. Pandangan daripada tempat saya, tengok cantik kan? Jambatan yang menghubungkan. Kita akan naik. Kita akan naik lagi. Pokok tu rasa macam edible fruits lah. Yang daun lebar tu saya lupa dah. Macam buah dia macam buah terap jugalah. Lupa dah nama. Mungkin kalau ada kenal tolonglah bagi tahu. Kita naik lagi. Untuk di sini biasanya orang banyak tengok. Contoh yang tak elok di mata. Dia punya sikap yang tidak baiklah. Tong sampah ada tapi tak dibuang dengan cara yang betul. Sayang, kita tidak appreciate apa yang kita ada. Sebab kalau saya datang sini, saya tak akan gunakan inilah sebab kita tak tahu kesucian untuk orang Islam kan. Bersih mungkin bersih tapi tidak suci lah. Kita akan meneruskan lagi pendakian. Naik ke ini betul lah, akan sampai ke puncak nanti.
sampai ke puncak. Terus mendaki sampai puncak sana. Itu pokok merding. Pokok merding ni dia penyumbut, boleh dimakan, tetapi dia punya pelepah itu dengan kulit itu gatal. Zaman dulu, zaman arwah datuk saya cerita lah. Kalau siapa yang pernah terjumpa perkataan gobek api, orang tua-tua, nenek moyang poyang kita dulu, dia ada gobek api bila berperang dengan Portugis, Belanda apa semua dulu. Dia gunakan gobek api itulah untuk menyalakan meriam. Jadi ceritanya pokok merding tu, dia punya rabuk dia tu yang kita buat gunakan sebab jadi bahan untuk yang dimasukkan dalam gobek api tadi. Arwah datuk saya cerita, gobek api tu dia macam gobek sirih, gobek pinang tu lah. Dia bubuh barang tu, dia tepuk. Bijak kan orang nenek moyang poyang kita dulu. Dia tepuk. Bila ada tekanan udara dalam tu, menyalakan rabuk-rabuk tu tadi. Jadi dapatlah dia hidupkan rokok, hidupkan sumbu apa nama ni, meriam tadi. Sampai ke bawah. Kita naik lagi. Ini kampung saya panggil Buloh Gading. Saya terjumpa dalam internet, dia tulis Buloh Minyak. Saya tak tahulah sejauh mana benarnya, mana satu yang betul. Jadi, kalau saya cerita dengan anak saya kata Buloh Gading lah. Sebab daripada kecil saya belajar dengan orang tua saya, Buloh Gading. Tak jauh daripada sini, kita sampai ke puncak sana. Tapi di puncak sana tu kadang-kadang ada cabaran dia. Ada cabaran jugalah. Saya bukan nak menghina ya, jangan salah faham. Cabarannya biasa kat situ lah. Kalau nasib kita baik, terbau bangkai, apa-apa yang sebab tempat tu dijadikan tempat kita istilahkan sebagai ritual lah, amalan kepercayaan suku-suku tertentu. Kadang-kadang dipotong kepala binatang tertentu yang berkaki 4, diletakkan di sini. Tu kita nampak ancak tu, di tempat dia ritual lah, ada bekas-bekas tu kan. Ni tak ada, syukur tak ada bangkai tu. Ini menara peninjau. Kita akan panjat menara peninjau ni. Kita akan turun ikut sana. Okey. Penat juga ya. Okey, jom bersama saya. Kita akan daki menara peninjau ni. Saya sukalah binaan kayu dia ni, cantik. Angin kuat. Sedap. Dia buat menara peninjau ni. Ini paling tinggi. Turun lagi bertingkat-tingkat lah. Jom ikuti saya. Kayu ni tak takut. Kayu belian ni memang kuat. Memang kuat. Ini puncak tertinggi. Nampak sekali lagi sungai-sungai. Sungai terus. Saya cuba 270 darjah pusingan. Kawasan penempatan penduduk.
Ini saya kata kadang-kadang kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh uh, kita istilahkan kerajaan lah, sama ada tempatan ataupun kita telah salah gunakan. Tengok, sepatutnya pondok tu untuk kita nikmati, berehat bila kita bawa anak kan. Tapi banyak tengok dengan sampah. Lepas tu ada bangkai ayam. Maaf, saya tidak menghina ni, jangan salah faham. Saya hormati ritual-ritual ini, kepercayaan masing-masing. Adat dan adab kita tu. Dalam agama saya, ini dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agama kamu, saya dengan agama dan kepercayaan saya. Tak timbul soal kita nak membangkang, bantah-membantah. Cuma kalau ia melibatkan moral ataupun tata cara, kita mungkinlah boleh untuk menyuarakan pandangan, kan. Selebihnya terpulanglah pada cara masing-masing. Satu, adakah nampak bangkai ayam tu? 1, 2, 3, 4 telurnya. Okay. Okay, kita akan turun lagi. Kita turun lagi. Kita turun. Jom ikuti saya lah. Kita turun nanti, kita akan melalui tempat macam ni, atau kita boleh pilih pergi ke ujung sana. Tengoklah, nasib lah. Kalau kita nak tengok macam mana. Ni saya kata, kita ada dua pilihan. Di atas ini, sama ada kita terus pergi ke bulatan sana, atau kalau kita menyimpang nanti, kita akan pergi ke bangunan yang ada atap tadi kan yang saya tunjuk. Sekejap. Kalau kita menyimpang ke kanan, ini tempatnya, dia akan pergi ke tempat lain lah. Kalau saya biasa saya buat aktiviti sebab ke kanan ini dia lebih jauh. Saya ikut kanan. Saya akan ikut kanan. Sebab situ lebih jauh kan. Saya nak exercise biar berpeluh sikit. Di bawah tu. Terus nanti dia tuju. Kita turun sana pun tempat sama juga jumpa. Laluan sama juga. Saya akan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera padaku dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yang beriman. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiada Tuhan melainkanmu ya Allah. Kepadamu lah tempat kami bertaubat. Itu ada sedikit ritual menjamu lah agaknya, membuat persembahan. Rabbi yasir wala tu'asir Batamim bil khair. Ya Allah, permudahkan, jangan dipersulitkan, dan akhirkan dengan sebaik-baik keadaan. Boleh aja dia ni, kita turun bawah pun boleh, kita meneruskan perjalanan pun boleh. Baik, kita akan turun ke bawah untuk tengok apa ada di bawah. Sama aja, nanti kita akan pergi ke satu macam kawasan lapang macam tu, ada garden, ada taman. Di bawah ni scary lah kalau saya nasihatkan. Kalau kaum wanita seorang-seorang macam tu, janganlah. Takut ada apa-apa yang tidak diingini. Sunyi. Ni dia. Dan tu pergi pusing balik ya, tak ada apa, just nak tengok. Kalau nak tengok hutan kan. Inilah
kita datang tadi. Itu strukturnya. Ini yang saya kata macam garden tadi. So saya tak nak lah ikut sana. Saya nak ambil jalan jauh sikit lah. Berpusing sikit. Akan berpusing. Masih tak berapa bagus sangat lagi lutut saya tu. Tapi dah 95% baik lah. Main bola tampar punya hal. Ini pokok ni selalu dijadikan pokok memanjat dekat bangunan-bangunan di KL ke mana? Dekat TDI ada satu bangunan saya tengok penuh dia punya dinding. Dia buat macam ni juga. Okey, kita berpusing. Tu dia. Pusing lagi untuk saya suka tengok binaan-binaan, tengok ciri-ciri sedikit binaan Borneo kan. Kalau kita tengok macam kalau di tempat saya ini dia larik guna pelarik. Sini mungkin potong biasa saja atau rencong saja. Dia kata bila kita memerhati kan banyak perbezaan dan cara pelaksanaan satu-satu perkara lah kan. Itu yang seronoknya kerana kita boleh belajar. Sana menara peninjau lah. Tengok. Nampak. Ini jalan ni kita turun jauh sikit lah, dia steep, dia cerun. Tak jumpa lah tempat tadi yang bulatan tadi. Tapi kalau saya turun ikut sana baru jumpa. Tapi saya nak ya jauh sikit lah kan. So terus ikuti saya. Ingat tahun 70-an, 80-an dulu di Bandar Macang. Setiap kali kalau saya lalu dekat Bandar Macang tu, kagum betul saya dengan pokok pisang ni kan. Pokok kipas ke apa ni. Waduh, di kampung mana ada benda macam ni kan. Kata, oh pelik betul pokok ni. Daun dia macam daun pisang kan. Tak ubah macam daun pisang, tapi keras lah. Keras. Lagi lihat. Lepahnya pun ada macam bulat-bulat sikit lah. Batang macam batang kelapa. Oh, kagum betul saya. Sama budak-budak dulu kan. Tak pernah kampung kita kan. Okay. Saya akan mengikut jalan tar ni sebab dia lebih jauh sikit. Nanti dia akan turun pergi ke taman permainan kanak-kanak. Sini lagi sunyi dari tempat tadi. Tempat di hutan sikit. Dihidangkan dengan pemandangan arah bandar sana lah, hujung sana. Kalau bawa teropong lagi nampak lah. Bukan ada istimewa mana pun kan. Bangunan yang satu tinggi sana tu, itu adalah Wisma Sanian. Yang tertinggi di Sarawak kalau tak silap saya. Kalau di Sibu ni memang sudah tentulah. Yang ada kejadian bunuh diri tu lagi. Kata lawyer kan. Bunuh diri ikut SOP orang cakap kan. Saya tidak menghina ya, jangan marah saya. Sebab dia ada video tersebar. Dia pakai pelitup muka. Masa dia terjun. Masa dia terjun daripada pejabat dia.
tak tahulah. Ada cerita kata dia masalah perkahwinan. Kita itu rest him in peace lah kan. Dia bukan, tak ada apa kepentingan pun saya bercakap urusan itu. Ni ada 2 simpang. Kalau kita ikut simpang ini, dia pergi ke jalan raya, tapi di bawah tu ada pagar. Bawah tu ada pagar. Kita akan terus mara menuju ke hadapan lah. Saya kata kalau ikut yang ni, sampailah pagar bawah jalan raya lah, tepi jalan raya. Kita ikut sini lah. Di sini nanti akan jumpa taman permainan kanak-kanak. Saya stop sekejap sebab ada orang lalu, saya nak pakai mask. Kita merakam kembali setelah pakai pelitup muka. Kali ni saya dah tak nak cabut lagi dah pelitup muka. Sangkut je lah dekat dagu. Tu ada anak-anak bermain. Ada mini gym rakyat lah. Tempat untuk workout sikit. Bukan gym pun. Dia guna konsep body weight ataupun kekuatan beban badan sendiri je lah. Tengok tu. Kita teruskan lagi. Situ tempat makan tau, depan tu. Sebenarnya Chinese lah. Kita teruskan. Saya akan buat satu pusingan. Ambil track dia ni supaya jadi jauh sikit lah kan. Anak-anak sedang main. Saya akan ambil pusingan yang jauh. Ada macam tempat nak main lah. Tu, antara 2 menara kan. Naik sini, turun sana. Itulah tempat makan tadi tu. Restoran apa nama? Dia disediakan tempat-tempat berehat untuk jaga anak kan. Mana tu? Dia panjat dah sampai tepi macam ni. Alhamdulillah. Sedawa pula saya. Keluar habis angin. Start to workout. Restoran apa tu? Food and cafe. Food. Beer. Tak nampak sangat. Beer. Cafe and restaurant. Saya lupa pakai spek ni. So, teruskan punya virtual tour ke apa tak tahulah kan. Jalan-jalan je lah, bersia-sia petang. Ambil angin. Pokok ni cantik. Dia punya tekstur kulit dia. Lambat nak besar. Cantik.
Nak main. Pokok ni tak silap saya boleh dibuat ulam. Sekejap, saya cuba. Betul lah. Pokok apa nama dia? Lupa saya. Sebab dia macam mata pelanduk. Pokok mata pelanduk kan. Tak tahu pokok apa. Dulu, sebelum-sebelum ni bila saya datang, air pancut tu tak dihidupkan. Sekarang ni dah dihidupkan. Nantilah nampak, yalah, lebih menarik sikit lah kan. Ada dua persimpangan, A dengan B lah. B ni jauh sikit, saya akan ikut B lah. So, dia punya, dulu banyak ikan dekat sini. Tak tahu sekarang ada lah nampak. Gerak-gerak tu masih ada tapi, oh ikan tilapia tu banyak kolam-kolam dia. Nampak. Kat dasar tu ada kolam-kolam kan. Itu petanda ikan tilapia lah. Katanya tempat dia bersarang. Sarang maksudnya bertelur kot. Ni tebing berbatu. Wah, buat rock climbing bagus ni. Ni batu yang rapuh kot. Basah. Must be very careful. Mesti hati-hati. Saya suka tempat macam ni sebab dia ada hutan, ada unsur air kan. Kalau lah dapat rumah macam ni kan, mesti anak cucu takut nak balik, dia kata ada hantu. Air pancut tu dah hidup lah. Kerana sedang santai-santai. Teruskan bersama dengan saya untuk kita melihat Taman Edukasi Bukit Auk. Nama penuhnya adalah Taman Jubli kan. Taman Jubli Bukit Auk. Oh, ikan. Seram tengok ikan. Labi-labi dan kura-kura pun ada juga dalam ni. Tengok ikan. Tengok ya. Sekarang ribu-ribu ikan. Nampak kan? Daripada tepi. Ikan. So, Taman Jubli Bukit Auk. Nak habis dah, nak letak lah satu pusingan. Ni saya nak sambung berjalan lagi lah satu pusingan. Tak puas.
merakam sambil bercakap je ni. Jadi lambat kita tak rasa. Ikan banyak ah. Ikan tilapia pun dah naik bonggu-bonggu lah kepala. Oh besarnya. Ekor. So almost completed one round. Ini dia punya, sekejap kita tengok apa yang dia tulis. Dia diletakkan sini. Oh, benda yang sama macam tadi juga. Ini sama juga. Dia punya layout. So, saya akan bawa teman-teman semua untuk last. Sangatlah banyaknya ikan. Kan semua. Ini masuk free, tak ada bayaran apa-apa. Semua setahu saya dululah, kalau nak feed, nak bagi ikan makan, kena beli makanan kat sini lah, tolong peniaga sini lah kan. Besar. Cekap. Besar. So, kita katakan complete lah satu pusingan. So, kalau sepanjang saya merakam ni, tersilap bahasa saya guna, tersilap adab saya bertutur, saya mohon banyak maaf. Ada dengan pihak yang tersinggung. Bukanlah niat sangat saya untuk menghina. Itu hanyalah semata-mata kejahilan saya sajalah. Saya minta maaf. Kalau perlu tegur, tegurlah, tak apa. Saya boleh terima, tak masalah. Terima kasih. Kita jumpa lagi lain kali. Terus menyokong usaha saya, berkongsi pengalaman kehidupan saya melalui saluran saya, saluran YouTube Tusdi Muhammad Noor. Subscribe dan like. Terima kasih. Saya datang pusingan kedua ni. Saya ambil di sana, saya terus susuri kolam ni melalui bawah jambatan gantung ni kan. Penat lah. Menyusur ikut hutan tadi. Itu dia punya jambatan tadi. Dan kalau ikut sini, naik balik tempat yang tadilah, yang saya datang tadi, yang saya rakam. Terus kita pergi. Saya tengok masa tadi ya, baru pukul 5:30 petang. Saya ada masa untuk satu pusingan. Tak lama pun sebenarnya satu pusingan kalau betul kita buat tracking. Keladi macam ni tak ada harga pun. Tapi dulu dijual juga. Satu pasu RM12. Satu polybag RM12 juga dulu. Tahun 2003. Saya tahun 2003 dulu saya kumpul spesies keladi. Masa tu tak macam sekarang lah. Tak banyak. Masuk ke hutan, cari. Jumpa yang dekat paya gambut pun ambil. Yang ada duri-duri tu. Saya nampak macam keladi je.
Masuk ke hutan dengan adik ipar saya. Hujung minggu tahun 2003 dulu lah. Masa tu saya duduk rumah teres yang saya sewa. Ownernya pasang semua, tak ada rumput pun. Tapi sebab saya nak juga menanam, ada dekat 400 pasu kat rumah saya. Kecil besar pasunya. Jadi tumpuan lah rumah saya. Jiran-jiran datang, ada yang nak belajar macam mana cara jaga pokok, ada yang minta benih. Dulu tak jual, malah kita rasa bahagia. Kita potong, kita bagi. Sekarang kalau keladi, sebab tak ada harga kan, orang berniaga lah. Okey, saya dah masuk tempat yang sama. Saya berhenti ya. Tadi kan saya kongsi kata, kalau ke kanan, ikut sini. Nah, untuk pusingan kedua ni, saya akan turun. Tangga ni dah pergi ke bulatan. Jom, ikut dengan saya. Terjongak juga ya. Saya punya seni bina. Teringat rumah saya kat puncak alam. Macam ni lah saya buat. Lepas tu saya tanamkan pokok markisa. Dia naik penuh dekat bahagian atas. Bahagian bawahnya pula saya buat meja dan bangku. Di situlah saya sarapan ataupun minum malam-malam sorang-sorang. Sambil rehat-rehat sebelah dengan jiran. Borak-borak dengan jiran. Tu mata masuk. Peluh pedih juga ya. Toksin lah banyak. Sehingga peluh pun banyak masin masuk mata pedih. Lama tak exercise. Hampir 2 bulan lutut problem kan. Saya cerita tadi. Campur-campur dengan hujan. Ini saya kata tadi. Dah sampai dekat taman yang ada pokok manjat tu. Dia boleh je turun sini. Kalau tak nak jauh. Turun sini. So, saya bawakan you all berjalan. Tak perlu modal besar pun. Just tengok je YouTube saya. Sambil mana tahu dapat idea nak buat landscape kat rumah kan. Boleh juga ambil konsep-konsep yang tertentu kan. Landscaping ni sebenarnya pada saya lah seronok. Kerana menyebabkan kita punya mind, kepala otak kita berfikir je. Kreativiti tu kan. Itu macam ni. Dulu saya pernah lalu ikut situ. Tak ingat dah. Mana perginya? Yalah daripada sana juga tadi. Yang pokok manjat tu. Saya pernah lalu dulu ikut sini. Sekarang tak nak lah nampak rumput panjang. Takut basah. Basah kasut. Pokok teratai. Pokok teratai ni kalau saya di Pahang dulu. Jatuh pula saya punya earphone.
saya punya masa saya di Pahang. Ada tengok, ada lagi ancak dia letaknya untuk ritual kan. Okey, pokok teratai tu dia punya buah ambil hijau-hijau tu kalau masa mancing lah. Tak ada apa nak makan. Boleh makan. Yang hijau-hijau ada isi dia macam kacang. Dan kalau yang masih hijau tu dia manis. Kalau yang dah tua, yang hitam tu dia lemak. Selamat, jangan risau. Di pasaraya ada pun jual biji apa nama ni, teratai tadi. Saya nak tunjuk dari dekat pokok merding. Kalau yang tak kenal. Ni pun dibuat juga tanaman landscape jugalah. Pokok hutan kita sebenarnya. Zaman saya kecil dulu, batang dia ni, saya buat pancing. Kalau di Kelantan, kami panggil kain serek, kain serek. Berarti pancing yang talinya panjang. Tapi tak adalah mesin yang kili tu, yang gulung-gulung tu. Gulung pakai tangan je. Buatlah. Saya dulu ingat gunakan dawai, tali plastik, ikat. Berus gigi lama tu. Kan ada lubang dia berus gigi tu. Itulah tali keluar ikut situ. Kita bengkokkan lah. Bakar, bengkokkan. Dulu buat sendirilah anak-anak. Oi. Tak adalah nak beli. Mak bapak tak mampu dapat sekolah pun syukur. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak mancing, bapak yang beli. Bukan satu, banyak tolong beli. Mata bagai-bagai. Dulu mata beli 10 sen, 3 10 sen. 3 pieces. 3 mata kail tu 10 sen. Dulu. Kalau mata taut tu pun 20 sen 4. Mata taut yang besar. Bukan ada lubang pun dia yang jenis lepe. So, lengkaplah saya punya cover. Setiap jalan yang ada, ya, mudah-mudahan membantu para sahabat semua faham, dapat idea sikit lah. Apa itu Taman Jubli Bukit Auk. Terus sokongi saya. Terima kasih. Bye-bye. Kemudahan yang disediakan lah. Tandas. Masuk 20 sen. 20 sen. Tandasnya macam bersih lah. Di masa lalu tadi di kot bawah ada sikit bau hancing. Mungkin air kumbah lah air. Allahualam, Tuhan yang Maha Tahu. Tandas wanita juga lah. Bersih juga nampak. Okay, terus sokongi saya. Bye bye.